Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersiaran dalam kalender jenayah untuk edisi 2 Mac 2013 yang akan memaparkan pelbagai video menarik dan berita sepanjang minggu ini. Kita mulakan dengan kes penjualan bayi baru-baru ini. Seramai 45 lelaki dan wanita ditahan dalam Op Pintas Sayang 2 oleh Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang selepas dipercayai terbabit dengan kes pembelian bayi dan kanak-kanak daripada sindiket. Mereka yang ditahan berusia lingkungan 27 hingga 57 tahun dan kini direman selama 4 hari bagi membantu siasatan berhubung kes pemerdagangan manusia. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Abdul Rahim Hanafi mengesahkan kejadian itu dan kesemua yang ditahan berusia antara 27 hingga 57 tahun terdiri daripada pekerja biasa dan profesional. Mereka ditahan bagi membantu siasatan menurut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007. Pada 24 Januari lalu, Polis Pulau Pinang berjaya membongkar sindiket menjual bayi dan kanak-kanak yang bergerak aktif di Pulau Pinang, Kedah dan Perak apabila menahan 33 individu dan menyelamatkan 8 bayi serta seorang kanak-kanak. Siasatan awal polis mendapati bayi dan kanak-kanak itu dijual antara RM18,000 dan RM30,000 berdasarkan fizikal, rupa paras dan jantina lengkap dengan penyediaan pakej dokumen pendaftaran serta perubatan bayi dan kanak-kanak terbabit. Seorang lelaki warga emas yang ditahan berhubung kes meracun binatang di Zoo Melaka baru-baru ini dibebaskan dengan jaminan polis. Lelaki berusia 65 tahun itu dibebaskan sementara menunggu kertas siasatan lengkap selepas tempoh tahanan remannya tamat. Menurut siasatan awal polis mendapati lelaki itu bukan pekerja Zoo Melaka, namun lelaki itu mengaku melakukan perbuatan itu. Bagaimanapun, siasatan kes tersebut masih dijalankan. Seorang lelaki warga emas yang disyaki terbabit dengan kes meracuni binatang di Zoo Melaka dibebaskan pada Selasa lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Asisten Komisioner Raja Shahrom Raja Abdullah mengesahkan kejadian itu dan suspek dibebaskan sementara menunggu kertas siasatan lengkap selepas tempoh reman ke atas suspek tamat. Suspek ditahan selepas hasil rakaman CCTV di kawasan zoo itu menunjukkan dia berada dalam keadaan mencurigakan sebelum polis mengesannya. Harian Metro pada 19 Februari lalu melaporkan seekor beruang betina dan kuda jantan di Zoo Melaka ditemui mati dipercayai diberi makanan beracun oleh pihak tidak bertanggungjawab. Tindakan berani seorang lelaki bersenjatakan parang dan melarikan wang tunai RM11,000 gagal selepas dia ditahan polis dalam satu kejadian rompakan di Georgetown, Pulau Pinang baru-baru ini. Dalam kejadian itu, suspek turut mengacu parang ke arah pelanggan dan kaki tangan bank terbabit sebelum mengarah memasukkan wang ke dalam beg yang dibawanya. Dalam kejadian jam 1 tengah hari itu, suspek merompak seorang diri dalam tempoh tidak sampai 1 minit. Bersenjatakan parang dan bertindak bersendirian, seorang lelaki nekat merompak bank di Jalan Tunku Kuden Glugur, Pulau Pinang dan melarikan wang tunai RM11,000 pada Jumaat lalu. Dalam kejadian jam 1 tengah hari itu, penjenayah berusia 30-an itu mengambil masa tidak sampai seminit sebelum melarikan diri bersama wang tunai dengan kereta dipandunya. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, Senior Asisten Komisioner Mazlan Kesah mengesahkan kejadian itu dan mendapati penjenayah terbabit masuk ke dalam bank di tingkat bawah sebuah pasaraya dengan memakai topi dan menutup muka serta bersenjatakan parang.
Polis menahan 12 kaki judi dalam sebuah hutan berhampiran Bandar Kinrara 6, Puchong baru-baru ini. Dalam serbuan jam 4 petang dilakukan, anggota D7 IPK Selangor itu turut menahan 36 orang kaki judi termasuk 10 warga tempatan. Turut dirampas wang tunai bernilai RM37,000 hasil daripada kegiatan judi, 6 ayam dan pelbagai peralatan lain. Taktik seramai 12 kaki judi nekat terjun ke dalam lombong untuk melepaskan diri tidak berjaya selepas kegiatan mereka berjudi dalam sebuah hutan di Taman Damai Utama, Bandar Kinrara 6 diserbu polis baru-baru ini. Serbuan jam 4 petang itu dilakukan sepasukan anggota dari bahagian Kongsi Gelap Maksiat dan Perjudian D7, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Selangor, itu menahan 36 kaki judi termasuk 10 warga tempatan. Ketua Turus D7 IPK Selangor, Deputi Superintenden Rohan Shah Ahmad mengesahkan kejadian itu dan mereka yang ditahan berusia antara 25 hingga 60 tahun. Kawasan hutan itu dijadikan sebagai pusat judi sejak sebulan lalu bagi mengelak dikesan orang awam dan pihak berkuasa. Seorang penunggang motosikal maut manakala pembonceng motosikal itu cedera parah selepas motosikal yang dinaiki dirempuh van seorang penjenayah dalam kejadian di Temple Park Gombak baru-baru ini. Penjenayah itu memecut laju kenderaannya selepas dikejar kereta peronda polis yang mendapati van itu dalam keadaan mencurigakan. Suspek cuba melarikan diri namun berjaya ditahan pihak polis. Panik selepas kenderaannya diperiksa polis selepas didapati dalam keadaan mencurigakan, seorang penjenayah bertindak memecut laju dan memandu di jalan bertentangan arah sehingga menyebabkan seorang penunggang motosikal maut dalam kejadian di Temple Park Gombak pada Jumaat. Dalam kejadian jam 11 pagi itu, pembonceng motosikal terbabit turut cedera parah. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Selangor Dato' A. Tai Vigan mengesahkan kejadian itu dan hasil siasatan, suspek yang berusia 20 tahun itu mempunyai 3 rekod jenayah lampau. Penunggang motosikal maut akibat kecederaan di kepala dan kaki manakala pemboncengnya cedera parah dan berada dalam keadaan kritikal. Mangsa kini dirawat di Hospital Selayang. Dengan paparan video maut dirempuh van seorang penjenayah itu tadi, dengan itu sekian dulu kalender jenayah untuk minggu ini. Jangan lupa untuk terus melayari laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my. Saya Nurul Huda Kosnon dan kru penerbitan kalender jenayah mengucapkan selamat berhujung minggu. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.